Dalam kejutan paling mengejutkan sepanjang masa, ternyata Erika Kirk sebenarnya lebih tahu apa yang suaminya mahukan berbanding rekannya yang sudah renggang, Candace Owens, yang telah mengaut banyak uang hasil kematian Charlie Kirk dan menyebarkan teori konspirasi yang gila. Dan minggu ini, Erika Kirk berkata, "Kau tahu apa? Perempuan, aku udah cukup sabar. Aku akan berdepan dengan kau." Dan di acara wanita besar Turning Point USA, dia melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka akan berlaku. Tapi saya rasa kalau kita semua berpikir dengan waras, kita sepatutnya sudah tahu perkara ini memang jelas. Dia sekali lagi berjaya menepis semua pembohongan Candace Owens. Namun, acara ini tidak terlepas daripada drama. Maksud saya, apa yang membuatkan Erika Kirk bertindak balas seperti ini? Lihatlah wajah ini. Lihatlah wajahnya. Kita akan bincangkan dengan tepat apa yang dikatakan oleh seorang penunjuk perasaan dalam komen ini dan bagaimana Erika Kirk memberi respons kerana, seperti biasa, dia sangat anggun, dia sangat berhemah, dia tahu apa yang dilakukan dan dia jauh lebih ke hadapan berbanding Candace Owens. Dan saya benar-benar sungguh-sungguh dan amat yakin bahawa wanita ini sangat bijak dan hebat serta melakukan tugas yang sangat baik selepas berlakunya satu peristiwa yang benar-benar gila. Bukan sahaja dia telah kehilangan cinta sejati dalam hidupnya, Charlie Kirk yang merupakan seorang tokoh yang sangat hebat, dia juga menjadi tumpuan dalam ribut media yang luar biasa di acara Turning Point USA ini. Sudah tentu ada pengacau kiri yang gila di luar sana yang entah kenapa fikir adalah sesuai untuk memperagakan semula Charlie Kirk ditembak. Dan itu tidak menunjukkan sesiapa pun kerana golongan kiri ini memang psikotik dan mereka perlukan perkara yang lebih baik untuk dilakukan dengan masa mereka. Dan mereka memang tidak boleh tahan melihat sesuatu acara yang berjaya. Tapi mari kita kupas apa yang sebenarnya berlaku. Selamat datang ke Pushback, saya Mira K, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan untuk naikkan video ini dan kongsikan dengan rakan anda. Kerana percaya atau tidak, kami sudah cukup dengan segala yang sedang berlaku. Jadi, kami akan melawan balik. Dan jika anda ingin menjadi sebahagian daripada kami amat mengalu-alukan kehadiran anda. Jadi inilah video yang benar-benar tular di mana seseorang memutuskan untuk menegur Erika semasa acara ini, di mana sekali lagi dia memutuskan untuk menghancurkan Candace Owens. Mari kita lihat apa yang berlaku. Dan adalah penting untuk diingat bahawa kebahagiaan datang dan pergi. Ia sangat sekejap. Tetapi sukacita Tuhan mengatasi segala-galanya. Erika Kirk melindungi pedofil. Baiklah, jika anda tidak faham, pedofil itu adalah orang Yahudi. Bla bla bla, membosankan. Anda nampak wajah dia? Memang legenda. Daripada mengaku, ya, saya buat. Terima kasih kerana memberitahu dunia kebenaran tentang siapa saya. Saya letak jawatan. Dia macam, dengar jawapan dia, memang bijak. Penting untuk diingat bahawa kebahagiaan datang dan pergi. Dan saya berdoa agar anda Menemukannya. Amin. Sungguh jawapannya penuh kelas daripada seorang wanita yang anggun. Penting untuk diingat bahawa kebahagiaan datang dan pergi dan saya harap anda menemuinya. Ia adalah peringatan kepada semua orang bahawa apabila terdapat ramai pembenci di luar sana, sebenarnya itu lebih menunjukkan masalah kesihatan mental mereka berbanding isu anda sendiri. Jadi, jika seseorang membenci anda, ingatlah mereka sepatutnya boleh meluangkan masa membina kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka lebih suka menumpukan perhatian untuk bersikap jahat. Nampaknya itu lebih kepada masalah mereka, bukan masalah anda. Dan saya rasa Erika memang faham perkara itu, Pat. Lihatlah betapa mereka menyayangi dia. Fikirkan tentang hakikat bahawa dia telah dikecam di internet oleh Candace dan juga Tucker Carlson. Kita akan bincangkan tentang itu. Lelaki yang jelas merupakan kawan baik Charlie Kirk dan sebagainya, sanggup memusnahkan isterinya sendiri. Memalukan betul. Tapi lihatlah betapa orang ramai benar-benar menyayangi dan mengambil berat tentang dia. Itu adalah detik yang penting. Saya sayang kamu semua. Itu adalah detik yang penting kerana ia menunjukkan bahawa tanggungjawab terhadap kesetiaan memberikan makna kepada kehidupan. Dan kita mesti berdoa untuk musuh-musuh kita dan mereka yang tidak merasakan hidup mereka mempunyai makna.
Sekarang, saya tidak tahu kenapa dia akan berkata begitu apabila Anda sendiri melihat rakaman orang-orang yang berada di luar, betul? Dan seperti Riley Gaines, yang saya tidak pasti sama ada Anda semua kenal atau tidak, dia ialah perenang Olimpik yang pergi ke sana. Saya tidak pasti sama ada dia benar-benar perenang Olimpik. Dia seorang perenang profesional dan dia adalah orang yang memperjuangkan hak sukan untuk transgender. Dia pernah bertanding menentang seorang lelaki, Lia Thomas, yang akhirnya mengalahkannya kerana dia seorang lelaki. Apa-apa pun, tak kisahlah, dia menulis ini. Anda ada terlalu banyak masa. Jika lelaki pertengahan umur yang jelas berbadan bulat menghabiskan pagi Sabtu yang indah untuk membantah seorang gadis berusia pertengahan 20-an dengan berkata dia sepatutnya berenang lebih laju 4 tahun lalu, hanya kerana dia tidak mahu ada lelaki di bilik persalinan, sila dapatkan terapi. Dan mereka seperti menuding jari kepada golongan kiri yang dianggap gila. Maksud saya, lihatlah mereka yang hadir di acara ini. Memang tak betul. Disediakan di sini sekarang, supaya semua orang tahu air ada di sini. Tapi beginilah, lebih daripada golongan kiri yang gila ini yang kita semua tahu sudah menjadi musuh bukan saja kepada Turning Point USA, tetapi juga kepada gerakan sayap kanan. Musuh sebenar sekarang kepada gerakan sayap kanan dan kepada Turning Point USA dan kepada Erika adalah orang-orang yang berpura-pura menjadi wajahnya, seperti Candace Owens dan Tucker Carlson dalam hal ini. Apabila kami sedar bahawa rancangan ini akan menjadi pekerjaan sepenuh masa kami faham bahawa kami memerlukan penaja. Tetapi saya sangat tegas bahawa kami hanya akan mengiklankan perkara yang baik untuk pengikut kami. Kami telah mencari syarikat-syarikat yang benar-benar akan meningkatkan kehidupan anda dan Chapter adalah salah satu pilihan pertama kami. Anda tidak perlukan saya untuk memberitahu bahawa Medicare bermasalah dan mahal dan itu sangat mengganggu saya. Tetapi itulah sebabnya Chapter wujud. Dan tolong beritahu saya bahawa anda telah mula menggunakan mereka kerana mereka membantu anda memilih pelan yang benar-benar sesuai untuk anda dan bukannya pelan yang menguntungkan penasihat. Pengguna berjaya menjimatkan purata lebih daripada $1,100. Panggilan mereka adalah percuma. Ia mengambil masa kira-kira 20 minit dan boleh menjimatkan banyak wang dan tekanan untuk anda atau orang tersayang anda. Jadi hubungi Chapter di 610-680-3337. Itu adalah 610-680-3337. Dan sambil itu, sokong The Pushback juga. Orang-orang Turning Point USA, wanita-wanitanya, konservatif sebenar, tidak mengecewakan dengan benar-benar hadir seperti yang akan kami tunjukkan sebentar lagi, Candace Owens benar-benar enggan lakukan. Dan Tucker Carlson juga begitu. Jadi izinkan saya nyatakan ini dengan berani sekarang. Keluaran pasal 22 ayat 22. Kamu tidak boleh menyakiti mana-mana balu atau anak yatim. Jika kamu menyakiti mereka dengan apa cara sekalipun dan mereka berseru kepadaku, aku pasti akan mendengar tangisan mereka dan kemarahanku akan menyala-nyala. Jadi ini datang daripada Dana Loesch, sekali lagi, seorang lagi pengulas politik yang sebenarnya mempunyai akal yang waras dan anda patut mendengar kata-katanya. Tapi dia mula, saya tak pasti sama ada dia yang mulakan, tapi dia sedang berucap dan dia kata, kawan-kawan, ini memang asas dalam Alkitab. Kita tidak menzalimi balu. Dan jika anda di luar sana berpura-pura menjadi seseorang yang beragama Kristian atau apa sahaja, dan anda melakukan kerosakan ini, maka malulah pada diri anda. Peringatan, Erika menggunakan peristiwa ini kepada satu video yang kita akan bincangkan sebentar lagi untuk benar-benar menghancurkan Candace Owens dalam setiap cara yang mungkin. Tetapi Tucker Carlson sendiri, lelaki yang hebat, yang jahat, yang membawa bencana itu, telah memutuskan bahawa tidak mengapa menggunakan platformnya untuk turut menyerang Erika Cook. Peringatan, ketika Charlie Kirk dibunuh pada masa itu, terdapat kontroversi besar mengelilinginya kerana dia berkata dia percaya pada kebebasan bersuara tentang segala-galanya dan dia mahu terus memberi ruang kepada Tucker Carlson kerana Tucker Carlson adalah kawannya. Dan pada masa itu, Tucker Carlson benar-benar mula berubah. Ia semakin jelas bahawa dia semakin lama semakin berubah. Dan ramai orang memberi tekanan kepada Charlie Kirk supaya tidak memberi ruang kepada Tucker Carlson kerana mereka percaya, seperti yang kita lihat dengan jelas sekarang, bahawa ini bukan seseorang yang menunjukkan atau mewakili benar-benar pergerakan sayap kanan. Ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, seperti mempromosikan undang-undang syariah, mengatakan bahawa Charlie Kirk menentang dirinya sendiri. Lihat bagaimana lelaki ini yang disokong dan dipertahankan oleh Charlie Kirk dalam tindakan terakhirnya sebelum dia dibunuh beberapa hari lalu. Lihat bagaimana dia mempertahankan istrinya. Semuanya telah diatur dan Anda tidak dibenarkan untuk bertanya apa-apa mengenainya. Dan jika Anda bertanya, Anda dianggap menyerang seorang balu yang sedang bersedih. Dan sekali lagi, bila pula Jackie O pernah berkata, berhenti menyiasat, berhenti. Berhenti menyiasat siapa yang membunuh suami saya. Tidak pernah. Itu bukan apa yang berlaku. Dan itu bukan cara Anda bersedih sebenarnya. Saya ingat ketika ayah saya meninggal, ibu saya terus membeli pakaian seluar labuci emas, mula membawa bunga api dan menjual baju. Dan kawan-kawan saya bertanya, Jimmy, kenapa dengan ibu kamu? Saya kata, dia sedang bersedih. Jadi, saya biarkan saja setakat itu.
Ini ialah Jimmy Dore, seorang individu yang tidak menyenangkan seperti yang anda mungkin boleh nampak, yang memutuskan bahawa dialah orang yang paling tahu tentang kesedihan. Dialah orangnya. Inilah pakar dunia tentang kesedihan. Tiada siapa yang lebih tahu cara untuk bersedih selain Jimmy Dore, dan dia berhak untuk keluar dan mengkritik mana-mana balu yang sedang bersedih tentang cara mereka melakukannya. Lihat, saya tidak akan kata bahawa ia tidak pelik apabila dia memakai seluar berkilauan, dan memang pelik juga dia terus mengambil alih jawatan itu. Memang ada sesuatu yang agak tidak selesa tentang perkara itu. Tetapi, apa yang saya tahu ialah setiap orang bersedih dengan cara yang berbeza. Dan jelas bahawa cara Erica Kirk bersedih adalah dengan berkata, saya tidak akan membiarkan Charlie mati. Bukan semangatnya, bukan misinya. Jadi, saya akan menumpukan segalanya untuk itu. Adakah ini satu bentuk penafian? Saya tidak pasti. Mungkin juga. Tetapi inilah cara dia menghadapinya. Sekarang, ini berlaku dalam rancangan Tucker Carlson dan dia langsung tidak memberi sebarang reaksi. Dia diam sahaja ketika dia membuat komen-komen jahat tentang Erica Kirk. Dan ini hanya mengingatkan kita dengan siapa kita sedang berurusan kerana orang-orang yang terlibat dalam situasi ini memang tidak waras. Jadi, sebab sebenar video ini, seperti yang saya ingatkan kepada anda semua, adalah pada dasarnya, Candace Owens telah mendakwa bahawa Erica tidak berhak untuk memimpin Turning Point USA. Bahawa dia berbohong, bahawa Charlie tidak mahu dia menjadi pemimpin yang dilantik untuk Turning Point USA. Bahawa ia adalah satu bencana. Sekarang, adakah Erica Kirk mempunyai kebolehan dan kemahiran untuk memimpin Turning Point USA? Saya sebenarnya tidak tahu. Sejujurnya, itu bukan urusan saya. Tetapi jika Charlie Kirk telah mengatakan bahawa dia patut menjadi orang yang memimpin, maka itu memusnahkan semua teori Candace bahawa Charlie tidak pernah mengatakan demikian dan dia berbohong serta memanipulasi. Apa-apa pun, saya akan biarkan anda semua tentukan sendiri sama ada Charlie Kirk fikir Erica patut menjadi pemimpin yang dilantik atau Erica hanya mereka-reka cerita kerana dia gilakan kuasa dan mungkin merancang pembunuhan Charlie. Hubungan paling penting dalam hidup anda ialah hubungan anda dengan Tuhan dan penyelamat anda, Yesus Kristus. Semangatnya adalah semangat saya, dan kini misinya adalah misi saya. Saya melantik istri saya untuk mengendalikan Turning Point USA jika sesuatu berlaku kepada saya. Erica pasti akan melakukan tugas dengan sangat baik. Hubungan yang paling penting. Di situ, itulah dia kawan-kawan. Ia memang betul-betul ada di situ. Saya di hadapan kamera, di depan orang ramai, saya melantik isteri saya, Erica Kirk, untuk menjadi pemimpin Turning Point USA. Saya rasa dia akan melakukan tugas dengan sangat baik. Selesai sudah. Mudah, senang, memang jelas di situ. Itu adalah fakta. Tapi inilah perkara tentang Candace Owens dan Tucker Carlson. Mereka bukan menyebarkan fakta. Mereka menyebarkan teori konspirasi. Seperti yang ditulis oleh Seth Dillon, salah seorang pemilik Babylon Bee, bukti tidak bermakna apa-apa kepada para penipu yang menyeksa dia untuk mencari rezeki. Mereka akan kata itu hanya gurauan atau telah dimanipulasi dengan teruk atau dijana oleh AI, atau bahawa ia memberi dia satu motif. Anda perlu berminat dengan kebenaran untuk dapat diyakinkan oleh bukti. Dan saya rasa kita tidak pernah melihat contoh yang lebih klasik tentang orang yang tidak berminat dengan kebenaran selain Candace dan Tucker di dunia ini. Dan Erica, yang jelas seorang yang memang percaya pada kebenaran, langsung tidak mengalah. Jadi di acara besar itu, mereka lakukan sesuatu yang sangat hebat, yang saya memang suka. Jelas sekali, ada juga detik-detik hebat lain dalam acara itu, di mana mereka mengkritik pihak kiri dan mengingatkan orang ramai tentang kepentingan perkara itu. Tetapi perkara utama yang berlaku di sini ialah pertama, dia dituduh sebagai penyokong pedofil. Dan jawapannya membuatkan internet seperti, okey. Dia macam, okey, kamu semua gila. Tapi yang lebih penting, dia sekali lagi tampil dengan fakta untuk menafikan Candace. Sekarang, sekali lagi, adakah orang-orang gila yang masih mendengar Candace akan berminat dengan fakta? Tidak, mereka tak berminat. Mereka tak peduli. Mereka memang tak pernah peduli. Kerana kalau mereka peduli tentang fakta, mereka pasti dapat lihat dengan cepat apa yang kita juga nampak dengan cepat. Bahawa Candace Owens memang seorang penipu besar dan dia hanya buat semua ini untuk tontonan. Dan sudah tentu, ia sudah pun bermula. Semuanya dihasilkan oleh AI, bla bla bla. Semua omong kosong itu. Tapi apa yang kita tahu dengan jelas, apa yang kita semua boleh lihat di sini, Charlie mahu istrinya yang dia sangat cintai menjadi orang yang mengetuai Turning Point USA. Adakah dia betul? Adakah dia salah? Siapa? Baiklah, itu adalah kehendak dia. Oleh itu, kita hormati kerana itu adalah urusan Charlie Kirk. Ia adalah misi hidup Charlie Kirk. Ia adalah organisasinya. Oleh itu, sesiapa yang dia putuskan, itulah orangnya. Dan bertuahlah Erica, dia telah diberikan misi seumur hidup untuk diperjuangkan dan teruskan. Adakah dia akan kekal dalam jawatan itu selama-lamanya? Siapa tahu? Adakah dia perlu terus berjuang menentang golongan kanan yang merosakkan pihak kanan di luar sana berbanding golongan kiri yang jelas-jelas tidak waras? Ya, dia perlu. Dan saya percaya dia akan terus melakukannya. Jadi dengan itu, terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini. Dan sebagai peringatan kepada semua penonton di luar sana, kebenaran akan menang. Dan Tuhan itu maha besar. Dan tiada apa yang akan menghalang kita jika kita belajar untuk melawan balik.